Okay. Alright. So, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Okay, sebentar ya. So, ada soalan tanya ya. Alright. So, kita sekejap cikgu buka cikgu punya PowerPoint. Okay, nampak tak cikgu punya slide? Nampak cikgu. Okay, alright. So, kita akan buat tentang teknologi hijau. Apa yang awak tahu tentang teknologi hijau? Anyone? Bila keluar perkataan teknologi hijau ni, apa yang terlintas di fikiran awak? Dia pasal apa? Dia pasal One by one please, ramai-ramai ni cikgu. Pasal apa? Ian? alam sekitar. Tak dengar? Alam sekitar. Alam sekitar. Siapa tadi? Zuriati ke? Ya, saya. Apa dia Zuriati? Produk semula jadi. Produk semula jadi. Okey, siapa lagi? Siapa nak bercakap baru on mic ya? Siapa lagi? Mesra alam. Memelihara? Siapa sebut memelihara tadi? Memelihara alam sekitar. Okey, so bila sebut teknologi hijau itu yang bermain, yang terlintas di fikiran awak. Okey, so tapi bila cikgu sebut teknologi hijau, yang terlintas di fikiran cikgu ialah tu dia, kereta hybrid. Sebab ialah kita lelaki kan, Ian kan, kita akan tertarik kepada kenderaan lah kan. So ini ialah tentang teknologi hijau. So apa itu teknologi hijau? Baik, konsep teknologi hijau ni bermaksud pembangunan ataupun aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi, seterusnya meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif. Itu ialah konsep teknologi hijau. We go back to nature. Okay? Alright. So, ini adalah buku teks awak boleh tengok. Matlamat teknologi hijau ialah yang pertama, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, melindungi ekosistem semula jadi, menjadi alternatif untuk menggalakkan perkembangan ekonomi dan mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. So awak tengok baru ini kan bila sungai di Selangor yang dicemari tu, okay, so banyak sangat kesan-kesan ataupun pembuangan bahan kimia dan sebagainya. So kita nak kembali kepada teknologi hijau supaya tidak memberi impak yang terlalu berat kepada manusia. Ni aktiviti manusia lah ni, kita main buang-buang sampah segalanya. So kita nak balik kepada menjaga alam sekitar. Okey, so bila disebutkan produk teknologi hijau, apa ciri-cirinya? So kalau macam awak beli barang ke ataupun awak menggunakan sesuatu perkakasan ke, so nak tahu dia teknologi hijau, apa ciri-ciri dia? So yang pertama, peralatan itu mesti boleh dikitar semula. Contoh, bekas makanan yang awak makan. Okey, awak nak tak nak beli tapau makanan dekat luar. Jadi macam mana awak nak tahu bekas itu tak merosakkan alam sekitar? Kalau dulu-dulu kita pakai bekas yang warna putih tu, nampak tak? Yang polystyrene warna putih tu kan? Yang boleh isi banyak makanan. Tapi produk itu sukar untuk diuraikan. So dia akan berada untuk beratus-ratus tahun dan merosakkan alam sekitar. So yang bekas sekarang ini, dia boleh dikitar semula. So kita boleh recycle barang tersebut, plastik makanan tu. Okey, juga kita nak menjimatkan penggunaan tenaga dan sumber bahan api. Contohnya macam sekarang ni, kita menggunakan petroleum. So petroleum ini akan habis tak lama lagi. Baik, cikgu dengar bunyi orang masuk. Siapa yang baru masuk tu? Siapa yang baru masuk tadi? Halo? Tak apa, nanti cikgu cek. Okey, and then kita meminimumkan kemerosotan alam sekitar. Siapa masuk tu? Bagi nama? Ada orang.
Okey, meminimumkan kemerosakan alam sekitar, kita nak jaga alam sekitar kita. Kita juga nak mengurangkan pembebasan gas rumah hijau kepada rendah ataupun hampir sifar. Now, kita pernah buat ni dalam pemanasan global tajuk sebelum ni. Apa gas rumah hijau yang dikeluarkan tu, Adam Zakwan? Adam? Cikgu, Ya. Daniel nak masuk. Dia nak masuk dah, cikgu dah buat auto admit, so dia boleh masuk, no problem. Tak boleh masuk ah? Dia tak boleh masuk. Kenapa? Okey. Sebentar ya, cikgu pause kejap. Okey. Dah masuk dah. Ian, Azril, Akmal, Afrina baru masuk ya Afrina. Ya, cikgu. Okey, Afrina, siapa lagi baru masuk? Mana si Daniel? Tak ada pun nama dia? Cikgu dah buat auto admit. Maksudnya bila dia masuk, dia boleh masuk terus je. Tak payah tunggu-tunggu dah. Okey, kita continue. Alright, so tadi kita pergi kepada kita semula menjimat. Allahu Akbar. Dah, masuk dah. Dennis? Oh, Dennis. Okey, sambung balik. Okey, so kita pergi kepada pembebasan. Adam Zakwan, apa gas yang dilepaskan tu? Gas rumah hijau yang memanaskan global tu? Gas rumah hijau, cikgu. Gas. Kan kita buat pemanasan global 2 minggu lepas. So kita ada cerita pasal gas apa yang dibebaskan yang memanaskan permukaan bumi ni. Ingat lagi tak? Sekejap. Apa cikgu? CO2 dengan CF. Okey, karbon. CFC. Okay. Karbon apa? Buka buku. Ada? Karbon dioksida, cikgu. Karbon dioksida, satu lagi ialah CFC. Nitrogen dioksida. Okey, CFC. itu pun ada juga CFC. Kloro FF fluoro Karbon. ya, kloro apa dia? Itulah, tidur lama sangat ni. Okey, klorofluorokarbon CFC dan juga karbon dioksida CO2. Okey? Alright, so kita nak minimumkan. Ada siapa lagi nak masuk tu yang tak boleh tu? Boleh dah kan? Cikgu teruskan. Okey, kemudian kita nak produk teknologi hijau ni selamat digunakan, tidak merosakkan alam sekitar. Juga mudah digunakan. Kualiti produknya juga menjadi ukuran penting dalam memastikan alam sekitar kita terjaga dan juga menggalakkan penggunaan sumber bahan boleh baharu seperti tenaga suria atau tenaga angin. Nanti cikgu tunjukkan macam mana kita boleh dapat power, dapat elektrik daripada ombak. Okey, juga reka bentuk yang diperbaharui untuk kita menjimatkan alam, menjimatkan penggunaan bahan tenaga api ni. Okey, dan produknya melalui proses inovasi untuk kebaikan manusia. Okey, contoh produk teknologi hijau. Reka bentuknya menggunakan bahan yang mempunyai jangka masa lama, mudah dibaiki serta mudah dikitar semula. Okey, maksudnya bila kita guna tu bukan jangka masa pendek lepas tu kita buang. Kita boleh guna untuk jangka masa yang lama. Contoh yang paling baik ialah beg yang kita pergi buat shopping tu. Sebelum ni kita guna beg plastik kan. So beg plastik ni habis guna kita buang. Plastik tu ambil masa dekat 400 tahun untuk dia terurai. Jadi kita tukar kepada beg grocery yang kita boleh guna semula tu. Jadi kita guna untuk jangka masa yang lama. Okey. Proses pengeluarannya juga mengurangkan penghasilan sisa
serta menggunakan komponen yang dapat diguna semula atau dikitar semula untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah asli. Contohnya macam yang cikgu cakap beg plastik tadi tu. So, bila kita tukar kepada beg tu, jadi kita dah kurangkan pembuangan plastik tadi. Alright, so kita gunakan beg yang kitar semula. So, penggunaannya juga mestilah boleh diperbaharui dan mudah terurai. Sekarang kan ada pinggan kertas yang mana bila jangka masa sekian masa dia akan terurai dengan automatik. Pernah tak awak beli barang dekat Watson, plastik dia tulis biodegradable. Bila awak simpan beg plastik tu katakan dalam sebulan, 2 ataupun 6 bulan, bila awak nak ambil semula beg plastik tu, dia dah hancur. Itu maksudnya dia dah terurai dengan mudah. Jadi dia tidak merosakkan alam sekitar. Okay. Alright. Next. Tenaga. So apa tenaga? Tenaga yang kita nak jimatkan alam, menjimatkan alam ni, memelihara alam. So kita akan menggunakan penggunaan produk yang rendah penggunaan tenaganya. Contohnya ialah aircon. So aircon kan pakai elektrik yang banyak. Jadi bila kita ubah suai aircon kepada inverter, maka kita dah kurangkan penggunaan tenaga elektrik di situ. Okey, kita menjimatkan tenaga elektrik. Contohnya kereta hybrid, kenderaan elektrik, penghawa dingin inverter. Semua tu awak pernah tengok kan? Okey, siapa tahu ni apa? Apa ni? Halo. Ian? Zuriati? Hello, ada tak? Sesiapa? Ya, cikgu. Mental. Mentol apa ni? Mentol apa ni? Danish. Rumah awak pakai mentol ni tak? Awak tidak menjaga alam sekitar. Okey, yang mentol di sebelah kanan ni 9 ni, ini ialah mentol biasa. Yang di sebelah kiri ni ialah mentol dia panggil energy saver bulb. Okey, bulb, light bulb. So, satu light bulb ini kuasanya bersamaan dengan 9 ini, cahaya dia. Okey, contohnya satu bulb ni dia pakai 30 watt. Jadi, kalau ada 9 mentol ni, banyaklah watt dia. Tapi keterangan lampu ini sama dengan bulb biasa. Dan dia hanya guna 11 watt sahaja. Jadi awak dah jimat elektrik di situ. Rumah cikgu semua pakai lampu ini. So, anak-anak, cakap kat ibu bapa, tukarlah kepada lampu ini untuk menjimatkan alam sekitar. Okey? Lampu ni mahal lah sikit harganya, tapi sangat-sangat jimat elektrik. Okey, next one. Ini kereta hybrid. Cikgu dah terang pada awak semua ni, ini kereta hybrid ni. So, minyak akan diisi di sini, kemudian setiap untuk menggerakkan enjin. So, bila kereta dah bergerak, tayarnya akan berpusing dan menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik tu akan menghasilkan juga tenaga elektrik dan disimpan dalam kotak bateri ini. Okey, lepas itu barulah elektrik itu digunakan untuk radio, untuk aircon, untuk turun naik tingkap dan sebagainya. Okey, itu kereta hybrid. Ini aircon inverter yang cikgu cakap tadi. So, inverter dengan conventional aircon dia berbeza. Siapa di sini yang ada pakai aircon di rumah? Saya. Okey, so ramai ada. Awak tahu tak aircon awak tu inverter atau aircon biasa yang dulu-dulu punya? Tak, aircon biasa. Aircon biasa. Aircon biasa. Okey, berapa bil elektrik awak? 90 lebih. 90 lebih. Jadi bila guna banyak elektrik awak akan jadi tinggi kan? Okey, cikgu akan terangkan macam mana bezanya inverter dengan konvensional ni. Konvensional ni yang lama punya lah. So, aircon biasa, bila awak
on power dia, motor dia akan bekerja untuk merendahkan suhu. Awak nampak cikgu tak sekarang ni? Nampak. Okey. So bila awak tekan button, dia akan generate, motor tu akan bekerja, suhu akan turun. Bila suhu turun tahap yang awak kehendaki, contohnya 20 darjah Celsius, dia akan stop bekerja. Jadi dia akan berhenti dan suhu tu akan maintain 20. Lepas lama sikit, suhu ni akan naik semula. Bila suhu ni dah meninggi, dia akan on balik semula untuk merendahkan suhu untuk jangka masa yang seterusnya. Jadi proses on, off, ini yang pakai power banyak. Faham? Inverter, dia akan on, lepas tu dia turunkan suhu. Bila sampai suhu yang awak kehendaki, dia akan bekerja dengan minimum. Dia tak akan on off. Jadi suhu tu akan di-maintainkan sampai awak off dia. So proses ini tidak mengambil power yang banyak. So inverter sangat-sangat menjimatkan elektrik. Kalau awak tengok dekat supermarket yang ada banyak-banyak bintang tu, dia lagi banyak bintang, lagi banyak elektrik dijimat. Okay? Alright. Now, daripada segi ekonomi. So, kita sumber tenaga, kita cari sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Macam elektrik tadi tu. So, sekarang ni kita pakai elektrik yang biasa. Kalau kita letakkan tenaga solar, panel solar tu di atas bumbung kita tak guna elektrik dah. Kita menggunakan kuasa tenaga solar tu. Jadi, kita dah jimat daripada segi ekonomi kita. Okey, contohnya tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak, tenaga biodiesel, tenaga geoterma, tenaga hidroelektrik. Now, awak belajar tenaga hidroelektrik masa form 1. Pernah tak awak dengar pasal tenaga-tenaga yang lain ni? Pernah. Siapa tu? Adam ke Danish? Siapa yang jawab pernah tu? Adam cikgu. Adam, okey. Adam, tenaga apa yang awak dengar? Suria. Suria lagi? Itu saja. Angin. Angin. Tenaga ombak pun pernah. Biodiesel. Geoterma pun pernah. Oh, okey. Mana awak tahu semua. Siapa yang perempuan tadi yang jawab pernah tu? Saya. Saya tu siapa? Ina cikgu. Ilya. Ilya ke? Afrina. Afrina. Okey, Afrina. Tenaga mana yang awak pernah dengar? Suria, tenaga angin, tenaga ombak, semua ni lah. Oh, semua pernah dengar? Jadi kalau cikgu tanyakan boleh jawab? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. So kita menjimatkan tenaga, menjimatkan ekonomi dengan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui ini. Okey, ini contoh tenaga suria. Siapa di rumahnya yang ada menggunakan alatan yang menggunakan tenaga daripada suria? Ada tak di antara awak ni? Tak ada lah tu. Okey. So, tenaga suria ni kita letakkan solar panel, dia kutip tenaga cahaya, kemudian dia tukar kepada bentuk tenaga elektrik. Okey. So, cikgu pun ada guna satu, cikgu beli spotlight yang menggunakan tenaga solar. Jadi, bila malam, tenaga solar yang dah dikumpul, dijadikan tenaga elektrik simpan dalam bateri dia. Bila malam, dia akan menyala. So, tak menggunakan tenaga elektrik macam biasa. So, cikgu dah jimat duit daripada aspek itu. Okey. Ini dia panggil photovoltaik. Okey, cara panel photovoltaik beroperasi. Ini kalau awak tengok rumah-rumah orang yang ada panel dekat atas bumbung tu, itu biasanya untuk air panas. Tapi sekarang pun dah banyak untuk benda-benda lain. Okey. Alright, tenaga angin. Tenaga angin dia menggunakan kipas. Di Malaysia belum ada. Tapi di luar negara macam US, sebab tanahnya luas, jadi mereka boleh letak kipas yang banyak untuk mendapatkan tenaga elektrik. So, kipas-kipas ini akan berputar dan di dalam kipas ini ada macam dynamo. Cikgu pernah ajar dulu. So, bila dynamo ini berputar, dia akan mengumpulkan elektrik dan dia akan simpan dalam kotak inverter dia ini.
Kemudian barulah disalurkan ke untuk penggunaan outlet-outlet yang lain. Okey, so itu jimat. Alright, menjimatkan elektrik. Tenaga ombak. Ombak pula dia buat begini. Okey, so ini ombak ni biasanya dekat China, dekat Perancis pun ada. Okey, dia letak alat di dalam ini. So setiap kali bila ombak datang, ombak tu akan tolak tolak papan ni, tolak benda ni. So bila dia tolak, tarik, tolak, tarik. Proses itu akan menghasilkan tenaga elektrik di sini dan dia salurkan elektrik itu ke kotak elektrik, rumah elektrik di darat. Okey, itu tenaga ombak, cara mendapatkan tenaga elektrik. Satu lagi cara ialah dia akan gantungkan benda ini di laut. So, bila ada ombak, benda ni akan timbul, tenggelam, timbul. Dia naik ikut ombak. So, proses ini, turun naik ini akan menyebabkan macam pump itu ditekan-tekan dan mengumpul elektrik dan elektrik itu pun disimpan dalam kotak elektrik tepi sini. Okey, jelas? Kalau jelas sila bagi respon. Jelas. Ada soalan? Ada soalan? Okey, Ada. very good. Bagus anak-anak cikgu ni. Okey, kita pergi next one. Geotherma. Geotherma, terma ni macam thermal. Okey, haba. So, geo ni dalam bumi. So, haba dalam bumi. Kat mana ya haba dalam bumi? Okey, Bawah ini ya bawah tanah. Ini biasanya berlaku di tempat-tempat yang ada geyser ataupun mata air panas ataupun ada gempa bumi dan ada gunung berapi sebagainya. So, dalam bumi ada banyak rekahan-rekahan air. Jadi, dia akan letakkan satu alat di laluan ini. So, bila dalam bumi dia dah panas, dia akan jadi wap, akan jadi steam. Jadi, akan dikumpulkan di sini. Kemudian disalurkan ke generating station. Generating station ni akan mengumpulkan wap tadi dan ditukarkan kepada electricity. Alright? So yang air yang dah panas, yang panas tadi keluar, bila dah ada ke atas ni jadi sejuk lah. So bila dia sejuk, dia akan balik semula ke sini dan disalurkan semula ke dalam tanah. So dia macam satu kitaran. Okay, bila dia naik, menghasilkan elektrik dan dihantar ke rumah-rumah elektrik dan sebagainya. So itu tenaga elektrik daripada wap air naik, lepas tu dia sejuk, dia turun, dia circulate begitu. Okay, itu geotherma. Biomass. Biomass ni mungkin awak geli sikit lah. Biomass ni lebih kepada India. India banyak menggunakan biomass. Malaysia tak ada. Tapi cikgu tak tahu, mungkin ada yang menggunakannya. Biomass ni datang daripada apa tu agak-agak awak? Apa benda tu? Apa yang dalam kereta tolak budak-budak ni? Ya. Apa dia? Tak masih. Tak dengar apa dia? Najis haiwan. Najis haiwan, ya betul. Tapi ini lebih kepada najis lembu di India. Sebab India, mereka ramai penduduk. Lepas itu mereka perlukan tenaga elektrik. Tapi untuk masak lah sebab diorang tak banyak device macam ni. Kerana penduduknya yang miskin. Jadi mereka menggunakan najis lembu. Dia akan ambil najis lembu, dia keringkan dan dijadikan kepingan-kepingan macam ini. Kemudian dia akan bawa ke rumah orang. Cikgu tak pastilah dijual berapa sekeping. Orang akan gunakan ini untuk memasak. Okey? Awak mungkin gelilah gunakan tahi lembu nak masak, lepas tu kan makanan berbau tahi lembu. Okey? So di sana mereka menggunakan ini. Dia akan bakar dan mereka akan menggunakan najis lembu ni untuk memasak makanan. Dan api daripada najis lembu ni merupakan api yang paling baik. Yang awak tahu kan kalau belajar sains, dia ada api yang berwarna biru, berwarna merah, berwarna kuning. Awak tengok gas awak pun, bila gas tu nak habis, dia warna kuning. Bila gas baru, fresh, basih lagi baru dibeli, dia berwarna biru. So najis lembu ni dia menghasilkan api yang berwarna biru. Dia memang power dia punya api dia tu. Okey. Nak cuba nanti boleh cuba ya.
Bila awak nak masak, awak gunakanlah najis lembu ni untuk memasak. Tengok masakan tu akan jadi lebih masak. Sanggup ke Adam? Apa lah cikgu? Macam biasa tak apa. So di Malaysia ni kita masih lagi ada tenaga elektrik, okey. India dia menggunakan biomass. Tapi ini contoh je. Awak kena tahulah juga. Okey. Now, tenaga hidroelektrik awak dah belajar masa form 1. So ini contohnya. Allahu Akbar. Mana dia? Okey. Jadi dia akan bina empangan. So ini ialah tasiknya. Kita panggil tasik buatan manusia. So ada pintu. So bila pintu ini dibuka, maka air akan lalu dan menyebabkan turbin berputar. So bila turbin berputar, macam dynamo, sini juga akan berputar dan dia akan menghasilkan elektrik dan disimpan ke dalam rumah tenaga elektrik ni. Air yang lalu, yang pusing dengan kipas ni tadi akan dilalukan semula ke dalam sungai dan mengalir seperti biasa. So ini ialah tenaga hidroelektrik. Okey, ni awak tahulah. Okey, so kita nak menjaga alam sekitar, menjimatkan alam sekitar. Apa yang kita buat? Kita menggunakan bahan kita semula dan biodegradasi. Macam beg plastik yang cikgu cakap tadi. Juga kita mengurangkan pembebasan bahan pencemaran seperti gas dan sebagainya. Okey, macam cikgu sebut tadilah. Kita gunakan plastik bag. Okey. Beg kertas tu orang putih gunalah, orang Amerika dia gunakan beg kertas. So di Malaysia kita gunakan beg yang kita boleh kitar semula tu. Okay, alright. Daripada segi aspek sosial, kita menggunakan bekas makanan yang mesra alam dan menggunakan pengangkutan awam. Kebanyakan daripada awak tentu pernah gunakan bas elektrik. Okay, cikgu pernah naik bas elektrik sekali. Dia menggunakan electricity, jadi dia tidak mencemar alam dengan pembebasan gas karbon dioksida. Juga dengan penggunaan bekas mesra alam yang kita dah beli yang warna kelabu-kelabu sikit tu, yang plastik yang kelabu yang kita tak nampak dah isi dalam tu, itu ialah bekas makanan guna semula. Okey, so gunalah perkhidmatan awam. Alright. Now, amalan teknologi hijau. Adakah awak mengamalkan amalan-amalan untuk menjaga alam sekitar? Awak sendiri tahu jawapan dia. Sebabnya awak tak gunakan lampu LED ataupun lampu light energy saver. Awak tak menggunakan aircon inverter. Awak pergi shopping, awak bawa beg kita semula tu tak? Bawa tak? Tak kan? Jadi kita berubah. Macam cikgu ada 5 beg kita semula tu. Simpan dekat dalam kereta sikit, ada dekat rumah sikit. Jadi kalau cikgu keluar pergi shopping mana-mana, cikgu bawa beg itu saja. Amalkan. Gunakan aircon inverter untuk menjaga alam sekitar. Gunakan tenaga solar untuk mendapatkan tenaga elektrik. Okey, kurangkan penggunaan beg plastik kalau boleh. Okey, kita kena jaga sebab cikgu dah pernah cakap, bumi ni bukan kita punya, tapi milik anak cucu cicit kita. So kalau kita rosakkan bumi kita, anak cucu cicit kita nak duduk kat mana? Betul tak Ian? Betul. Ingat, Ian satu hari nanti akan kahwin, akan dapat anak. Anak tu kahwin, dapat cucu. Cucu tu kahwin, akan dapat cicit. Jadi, itu ialah milik mereka, bukan milik kita, ya. Okey, kita kena jaga. Okey, so amalannya kita kena sentiasa mengamalkan penggunaan yang menjimatkan tenaga. Okey, kita praktikkan pencahayaan semula jadi. Contoh rumah awak. Okey, rumah awak tak nak pasang lampu. Ini cikgu pasang lampu lah sebab kalau tidak tak nampak awak nanti. Okey, kalau cikgu tak pasang lampu, cikgu akan buka sliding langsir kat belakang. Jadi kita gunakan cahaya semula jadi untuk menerangi rumah. Tak payahlah pasang lampu. Lampu cikgu ni pun kalau awak tengok. Okey, nampak tak lampu cikgu? Nampak. Cikgu gunakan lampu yang halogen tu. Jadi dia terang tapi dia juga tak banyak pakai elektrik. Okey? Ni rumah cikgu ni macam rumah teknologi hijau lah. Memang cikgu pakai semua yang menjaga alam sekitar. Okey? So bila siang,
kurangkan pasang lampu. Buka langsir, buka tingkap, bagi udara masuk, bagi cahaya masuk. Terangkan lampu dengan amalan ini. Sorry. Ini mesti ramai tak buat. Lepas charge telefon, cabut je dia punya kabel. Betul tak? Jadi, bila awak tak guna alatan itu, tutup switch, cabut plug. Sebab bila awak off tapi plug tak dicabut, sebenarnya masih lagi ada elektrik yang masuk. Tapi dalam kadar yang sedikit. Jadi kalau macam awak balik kampung sebulan, cabut everything. Kecuali peti ais lah, sebab nanti rosak makanan dekat dalam. Apa yang boleh cabut, cabut. Tutup switch kalau tak guna. Okay? Alright, itu dia. Cabut plug. Sentiasa orang akan biar je plug tu dekat situ. Ni dia. Bila guna aircon, hanya set pada 24 darjah Celsius. Panas macam mana pun, awak yang macam ni. Awak cek suhu dekat luar. Kalau suhu dekat luar 30 darjah Celsius. So dalam rumah, awak setkan minimum 24. Okay? Itu yang paling rendah awak boleh pergi. Sebab 24 di dalam rumah, 30 di luar. Dah jauh beza tu. Sebenarnya dah sejuk dah. Tak payahlah buat 16 darjah Celsius. Itu awak nak duduk dekat Alaska, dekat kutub utara, sejuk tu. Okay? So minimizekan suhunya. Tu dia, 24 darjah Celsius sahaja. Jangan rendah lagi. Sebab bila rendah lagi, dia lagi banyak pakai power. So, apa kepentingan teknologi hijau ni? Sebelum cikgu teruskan, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Jelas ke? Jelas. Cikgu laju sangat ke? Tak. Okey, seorang je yang jawab. So, cikgu anggap itu ialah wakil kepada kawan-kawan ya. Okey, kepentingan. Kenapa penting? Apa pentingnya teknologi hijau ni? Okey. Dia menggunakan teknologi mesra alam dan penggunaan karbon yang rendah. So kita itu kepentingan dia. Okey, untuk dari segi sosial pula, dia boleh meningkatkan kualiti udara. Tak adalah banyak sangat gas-gas pencemaran di udara. Okey, contoh seperti penggunaan kereta hybrid. Pernah tengok kan kereta hybrid? Kalau awak tengok kereta tu dekat belakang tu dia tulis hybrid, maksudnya kereta tu ialah kereta yang menjimatkan alam sekitar. Okay, so untuk segi ekonomi, kita mengeksport produk hijau ni. Contohnya industri fotovolta. Fotovolta tu ialah yang panel solar tu. Okay, juga menjana tenaga dengan menggunakan tenaga angin, tenaga air, ombak tadi, solar, biodiesel dan geoterma. Juga kita memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey, awak tahu kan pelihara bermaksud benda dah ada kita jaga. Memelihara bermaksud benda tu dah rosak, kita pulih dia, selepas dah pulih kita pelihara. Okey, dengan mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. So ini amalan dia. So ikut ya. Yang pertama, kita dapatkan produk hijau, kita utamakan bahan mesra alam. Contoh bila awak beli barang, awak tengok apa bahan-bahan yang digunakan dalam benda tu. Contoh kertas, awak nak beli kertas. Carilah kertas yang diperbuat daripada kertas guna semula. Okay, recycle paper. Jangan beli kertas yang baru sebab bila dia beli kertas baru, dia potong pokok. Dia membuat kertas daripada pemotongan pokok-pokok di hutan. So, kita guna kertas yang guna semula. Okey, beli bahan-bahan yang biodegradasi. Ini kilang lah dia nak buat beg plastik tu. So, dia beli bahan yang boleh diuraikan. Contohnya macam beg plastik Watson awak tu. Okey, gunakan kertas kita semula dan juga gunalah kereta hybrid. Tapi kereta hybrid ni agak mahal sikit buat masa ini. Okay, so kalau cikgu mampu, cikgu akan tukar kepada kereta hybrid nanti. Sekarang tak mampu lagi. Okay, apa lagi amalannya? Kita kurangkan penggunaan sisa. Contohnya macam bila mak awak masak, kurangkan penggunaan minyak masak ni. Okay, jangan pakai banyak-banyak. Lepas tu bila nak buang pun, jangan buang dalam longkang. Ada
syarikat-syarikat yang boleh beli minyak minyak yang dah diperguna pakai ni. So jual pada mereka. Okey, minimumkan penggunaan produk pakai buang. Contohnya macam Pampers baby. Itu plastik tu. So dah guna-guna buang, guna-guna buang. So balik semula pada zaman dahulu, gunakan napkin yang kain tu. Ni. Ini ialah napkin yang boleh diguna semula. Okey, dia macam Pampers tapi dia boleh guna semula. Dalam tu ialah kain. Dalam ni. So, kain-kain ni akan digantikan di dalamnya. Okey, comel pun comel kan Pampers tu. Kemudian amalkan pengasingan sisa pepejal di rumah. Lepas awak dah guna botol jam tu, bersihkan dalam dia, bersihkan tutup dia, asingkan dalam bekas dia. Tutup tu aluminium, masuk dalam kotak aluminium. Botol tu kaca, masuk dalam botol kaca. Bersihkan dulu. Okey? Kertas-kertas masuk dalam satu lagi beg kertas. Kalau awak pergi ke IKEA ada jual kotak-kotak ni. Beli, asingkan sampah awak. Okey, ataupun awak boleh recycle. Contohnya macam ni ini garpu ni. Jadi dia bentuk-bentukkan garpu tu, dia potong cantik-cantik, dia bengkokkan belakangnya jadi tempat sangkut baju. Rim basikal ni, awak semua kan ada basikal lajak kan? So tak pakai dah rim tu, jadikan jam. Okey? Cawan ni dia jadikan bekas lilin. Jadi guna semula, jangan buang sampah benda-benda tu semua. Okey, juga ada zon bebas asap rokok. Ini memang cikgu tak sukalah bawa rokok ni, memang sensitif sangat hidung cikgu ni. Okey, so kita tetapkan kawasan yang tak boleh hisap rokok ni. Okey, contohnya macam kat kedai-kedai apa semua tu. Jadi kita dah jaga alam lah, kita tak membebaskan gas-gas beracun bertoksik tu ke udara. Okey, daripada segi pengangkutan, kita amalkan pengangkutan awam atau kita berkongsi kenderaan. Ini awak semua memang buat. Nanti bila awak dah kerja, awak belilah kereta hybrid. Masa tu awak mesti mampu. Okey. Atau menggunakan basikal atau berjalan kaki ke sekolah. Jadi awak dah mengurangkan pencemaran udara di situ. Ian, datang sekolah dengan motor ke jalan kaki? Kereta. Lepas ni jalan kaki ke sekolah boleh? Ian, boleh jalan kaki ke sekolah tak? Boleh. Rumah awak dekat ke jauh? Dekat je. Naik basikal, kita dah kurangkan penggunaan penggunaan bahan petroleum di situ. Cadangan ya. Okey. Right, next one, penjimatan air. Of course, tak guna tutup air. Nak gosok gigi, sambil gosok gigi jangan buka paip, tutup. Gosok gigi, dah habis baru buka dan basuh. Okey, jimatkan air. Nampak paip pecah, terus buat report. Jadi dia akan datang baiki. Tak adalah membazir air tersebut. Ini rasanya tak ada kat Malaysia, tak buat kot. Tapi boleh awak cuba. Bila air hujan, ada satu tong yang besar ni. Jadi segala air-air ni akan disalurkan ke dalam tong ini untuk awak guna di kemudian hari. Okey? Tapi ada ke, boleh ke buat? Sebab awak semua duduk flat, duduk rumah teres, tak ada tempat nak letak. Apartment saya ada cikgu. Oh ada? Ada. Jadi dia akan kumpul air hujan? Siapa yang guna air ni? Nanti apartment kalau tak ada air, gunalah. Good. Apartmen mana tu? Apartmen Pucung Permata 3. Bagus. So di tempat awak apartmen tu dia dah mengamalkan teknologi hijau. Very good idea. Okey. Apartmen lain pun kalau boleh ambil idea ini dan bawa ke apartmen awak. Okey. Alright. Of course seterusnya ini kita boleh buatlah 5R ni. Okey. Apa 5R tu? Akmal ada tak?
Akmal, mic awak rosak lagi ke? Okey, tak apa. Baini. Baini, Ya, cikgu. 5R. Apa dia? Buku teks. Apa itu 5R? Apa 5R-nya? Recycle, reuse, semua re tu. Tak tahu? Siapa tahu? Amni? Ya. Apa dia 5R? Recycle, reuse, reduce. 3 je. Lagi 2? Reprocess Reprocess. You jawab ni. Lagi? dengan recover. Dengan recover. Very good. Adam ya? Betul cikgu. Adam memang bijak orangnya. Okey. So, kita juga kalau nak bagi surat ke apa ke, kita hantar email. Sebab bila email, kita tak guna surat. Kita nak paperless, tak nak banyak pakai paper. Sebab itu bila cikgu buat quiz dengan awak ataupun cikgu bagi awak latihan dekat Google Classroom, semua kita menggunakan secara elektronik. Tak ada membazir kertas. Betul tak? Betul. Okay. Next. Kalau guna kertas, gunalah kedua-dua belah muka surat. Jangan guna satu je, buang. Satu je, buang. Okay, guna dua-dua belah. Alright, jadi tidak membazir kertas tersebut. Okay, perkhidmatan makanan. Ini bekas lah. Ini bekas yang cikgu cakap tadi. Ada bekas ni yang dibuat daripada apa ya? Dekat India. Dia ada sudu diperbuat daripada sejenis bahan pokok. Kalau cikgu tak silap lah. Dan sudu tu dia boleh makan. Dia tidak merosakkan alam, tak merosakkan perut. Tak ada kena mengena dengan biomas cikgu kan? Tak ada. Tak ada. Dia tak buat daripada biomass. Okay. So macam pinggan ni contohnya. Lepas kalau awak tak guna, dia akan terurai sendiri. Dan ada juga barang-barang ni yang memang boleh kita makan. Dia tak merosakkan alam. Jadi Adam, lepas awak makan nasi dalam pinggan ni, awak makan pinggan tu. Tak payah basuh-basuh dah. Basuh tangan je. Contoh. Atau bila buat parti dekat sekolah ke, buat jamuan ke, guna bekas sendiri. Bawa pinggan sendiri. Jadi tak perlulah nak beli bekas polisterin ataupun bekas makanan ni. Okay? Awak dah menyumbang kepada amalan teknologi hijau. Okay. Cikgu rasa ni yang terakhir ni. So landscape. Landscape ni kita tanam semula pokok. So, cikgu percaya siapa yang duduk dekat rumah teres, ada kawasan, tanam semula pokok. Kita hijaukan kembali alam kita ini. Okey. Alright. Juga ada sistem perparetan yang lebih terurus. Nah, awak tahu Taman Medan perparetan ada. Tapi kurang terurus. Betul kan? Sampah sana, sampah sini, longkang tersumbat. Jadi kena perbaikilah. Awak mulakan dengan longkang di rumah awak. Lepas tu baru amalkan dengan yang di luar daripada rumah. Okay? Alright. So, kelas cikgu pun, pembentangan cikgu pun dah habis. Okay. Ada apa-apa soalan? Ada soalan yang ingin ditanya? Tak ada cikgu. Awak jelas sejelas-jelasnya? Jelas cikgu. Okey. Jelas cikgu. Baik. Jelas. Kita tak pasti sama ada PKPB ni akan diteruskan atau tidak. Okey. So, kalau tidak diteruskan, bila awak balik sekolah nanti, akan diadakan peperiksaan dan tajuk ini juga akan masuk dalam peperiksaan awak. Okey. Slide ni cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Jadi awak boleh pergi ke Google Classroom dan cek.
dan baca. Semua-semua nota ada kat situ. Yang kedua, kalau katalah dia teruskan, so kita akan sambung kelas kita online juga. Kita akan lebih buat latihan. So, assignment untuk minggu depan. Sedia? Assignment awak ialah awak kena pilih satu teknologi hijau, contohnya macam kereta hybrid, solar or whatever not. Awak cari, pilih satu teknologi hijau tersebut, dapatkan apa benda tu, contohnya macam kereta solar tadi, macam mana dia berfungsi, dan gambarnya awak tunjukkan gambar kereta hybrid tadi. Macam dulu kita buat pemanasan global tu, cari definisi, cari apa maksud dia, kemudian letakkan gambar dia. Okay, minimum 3 slide. Slide pertama cover, slide kedua ialah tentang teknologi itu, dan slide ketiga ialah gambar. So kalau banyak gambar, slide 3, slide 4, slide 5 dan seterusnya. Faham? Faham cikgu. Okay. So minggu depan berapa hari bulan ya? Ni 5. Okay, sepatutnya PKPB kita habis pada 9 hari bulan. Okay, 9 hari bulan ialah hari Isnin. Tapi 9 hari bulan. Maksudnya 9 hari bulan kita ada kelas kan? PKPB masih lagi on masa-masa tu, 9 hari bulan tu. Jadi kita buat kelas. So awak bentangkan nanti pada 9 hari bulan, boleh? Baik cikgu. Very good. Okay. So 9 hari bulan kita buat kelas macam biasa 9 sampai 10. So hari tu nanti awak bentangkan. Simple je. Awak pernah buat presentation tu sama macam pemanasan global tu. Okay? Alright. So kalau awak tak ada soalan, cikgu akan stopkan kelas. Kemudian cikgu untuk pelajar yang tak masuk, cikgu akan bagi quiz. Okay. So mereka yang masuk kelas cikgu ni, awak ada pilihan. Awak tak nak jawab kuis pun tak apa sebab awak dah faham. Tapi kalau awak nak jawab kuis, lagi cikgu galakkan. Okay? Pelajar-pelajar yang tak join, dia mesti jawab kuis. So tolong beritahu kepada kawan-kawan awak tu nanti. Okay? Okay kelas? Okay, cikgu. Boleh cikgu. Alright. Okey, Baik, cikgu. sebelum cikgu tutup kelas, Puan Farah ada? Ada apa-apa yang Puan Farah nak beritahu mereka atau cakap dengan pelajar kelas ni? Hai, Assalamualaikum. Cikgu harap anda semua dapat ya segala info yang Cikgu Wansha bagi tadi. Saya rasa jelas. Faham tak semua? Very good. Lain kali teacher nak tengok lagi ramai pelajar-pelajar, ingatkan kawan supaya hadir untuk jimit dengan kelas dengan cikgu ya. Okay, terima kasih. Cikgu Wansha. Okay, terima kasih Cikgu Farah. Nanti saya akan chat dengan Cikgu Farah ya tentang benda ni. Okay, awak semua jaga keselamatan, jaga kebersihan, jaga SOP, jaga diri awak ya. Baik, cikgu. Okay, bye semua. Baik, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, bye. Bye.